Tentu anda pernah mendengar kejadian kecurian yang berlaku di muzium. Contohnya, kehilangan potret Mona Lisa yang cukup terkenal kerana telah dicuri oleh kaki tangan muzium itu sendiri. Bertemu lagi kita di dalam Creator Studio. Hari ini saya akan berkatakan mengenai kecurian dan vandalisme yang akan menyebabkan kemerosotan sesuatu artifak. Terdapat dua faktor yang boleh menyebabkan berlakunya deteriorasi artifak, iaitu kecurian dan vandalisme. Seperti yang kita tahu, kecurian adalah perbuatan yang dirancang secara profesional bagi penghapusan artifak di muzium untuk dijual di pasaran gelap kerana nilainya yang tinggi. Manakala vandalisme pula adalah perbuatan yang disengajakan atau dirancang bagi menimbulkan kesan kemusnahan kepada artifak seperti menconteng, mencalar atau merosakkannya. Kebiasaannya, vandalisme ini berlaku pada bangunan, lukisan mural atau artifak yang dipamerkan secara terbuka. Tentu anda pernah mendengar kejadian kecurian yang berlaku di muzium. Contohnya, kehilangan potret Mona Lisa yang cukup terkenal kerana telah dicuri oleh kaki tangan muzium itu sendiri. Manakala kejadian vandalisme pula turut berlaku di negara kita di mana ianya telah dirosakkan oleh individu yang tidak bertanggungjawab melibatkan lukisan mural pemimpin negara kita. Keadaan ini telah menyebabkan lukisan itu terpaksa dipadam semula oleh artis yang melukisnya, dan keadaan ini sudah tentu merugikan umum mengetahui muzium merupakan tempat yang selamat untuk menyimpan atau memperagakan artifak. Namun begitu, kadang-kala ia terdedah juga kepada risiko berlakunya kecurian dan vandalisme disebabkan oleh kecuaian atau kawalan keselamatan yang lemah. Kejadian kecurian dan vandalisme ini mendatangkan kerugian yang amat besar kepada muzium, dan sekiranya artifak itu hilang atau rosak, sudah tentu nilai sejarah dan estetikanya akan hilang dan ianya tidak akan dapat dilihat lagi oleh generasi akan datang. Bagi mengelakkan kejadian kecurian dan vandalisme ini terjadi, polisi keselamatan perlu diketatkan seperti: pertama, akses kawalan ke atas staf dan pelawat dengan cara menghadkan pergerakan staf dan pelawat ke kawasan tertentu seperti bangunan pejabat dan galeri pameran. Selain itu, akses ke atas kunci juga perlu dihadkan kepada individu tertentu bagi mengawal pergerakannya, dan kunci tidak boleh diduplikasi tanpa kebenaran. Kedua, arahan kepada pelawat perlu jelas dan mudah difahami seperti larangan membawa masuk objek mudah terbakar, objek berbahaya dan lain-lain lagi. Ketiga, memastikan pengawal keselamatan sentiasa melakukan rondaan dengan kerap dan peka kepada pelawat yang kelihatan mencurigakan. Keempat, staf dan pengawal keselamatan perlu sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi situasi kecebasan dan memberi tindak balas secara teratur serta mengikut prosedur. Seterusnya pula adalah dengan menjalankan audit bagi setiap objek yang berada di dalam pameran dan repositori. Tadi saya telah jelaskan tentang polisi keselamatan. Sekarang saya akan terangkan mengenai strategi kawalan yang perlu dilakukan oleh muzium. Yang pertama, melindungi artifak daripada ancaman dan memperketatkan akses kawalan terhadap bangunan muzium. Contohnya, meletakkan tali barier di kawasan pameran terbuka, menggunakan peti pameran yang tahan lasak, penggunaan sensor dan CCTV. Yang kedua adalah mengesan tingkah laku individu yang mencurigakan di dalam galeri pameran. Yang ketiga, tindak balas adalah merupakan respons segera daripada kaki tangan atau pengawal keselamatan dengan mengambil langkah awal ke atas kejadian yang berlaku. Misalnya, pencuri itu melarikan barang. Ianya perlu dicegah sekiranya tidak mendatangkan bahaya dan sekiranya mendatangkan ancaman kepada individu itu ataupun pengawal keselamatan itu, perlu diperhatikan dari segi rupa, ciri dan perlakuannya supaya boleh dijadikan bahan bukti. Sekiranya barang itu rosak, ianya tidak perlu disentuh sementara menunggu kedatangan pihak berkuasa.
pulihkan. Objek yang dicuri atau dirosakkan perlu segera dilaporkan kepada pihak berkuasa. Dalam hal ini, pendokumentasian sangat penting. Sekiranya barang itu dijumpai semula, ia perlu dibaik pulih dengan kaedah konservasi yang tepat. Akhir sekali, matlamat utama strategi kawalan keselamatan adalah untuk mencegah atau menyekat kemungkinan berlakunya kecurian atau tindakan vandalisme. Sekiranya bangunan muzium dilindungi dengan baik, sudah pasti kesejahteraan artifak dapat dipelihara. Itu sahaja penerangan ringkas saya berkaitan ejen deteriorasi artifak melibatkan faktor kecurian dan vandalisme. Semoga berjumpa di lain waktu.